Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baru-baru ini pada bulan Mac, kita telah digemparkan dan dilanda oleh suatu wabak yang dikenali sebagai coronavirus ataupun COVID-19. Pada peringkat permulaan, wabak ini dikenal pasti di negara China, iaitu di daerah Wuhan. Kemudian, penyakit ini semakin merebak secara pantas dan drastik serta berjangkiti di seluruh negara termasuk Malaysia. Oleh kerana peningkatan kes COVID-19 di negara kita telah mencapai tahap yang kritikal dan serius apabila jumlah kes di negara kita telah mencapai 4 angka. Peningkatan kes COVID-19 di negara kita telah mendesak kerajaan untuk melaksanakan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Pelaksanaan PKP telah mencorakkan norma baharu terhadap rakyat-rakyat di seluruh Malaysia kerana ketika sewaktu PKP, rakyat tidak dibenarkan untuk bergerak secara bebas seperti kehidupan harian yang biasa. Oleh itu, COVID-19 memberikan impak yang besar ke atas perayaan etnik yang terdapat di dalam negara kita. Justru itu, perkara ini telah sedikit demi sedikit mempengaruhi kemasyarakatan dan perpaduan di Malaysia. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Sambutan perayaan Aidilfitri di negara kita yang telah berlangsung pada bulan Mei tahun ini agak berbeza dan tidak meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kerana PKP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan akibat daripada COVID-19 telah mencetuskan norma yang baharu terhadap diri rakyat Malaysia. Berikutan dengan ini, kerajaan telah memperkenalkan ataupun melaksanakan SOP yang harus dipatuhi oleh rakyat Malaysia yang ingin menyambut perayaan sambutan Hari Raya Aidilfitri di negara kita dalam membendung wabak COVID-19 ini daripada merebak. Hal ini kerana kerajaan telah mengambil kira suara rakyat yang ingin menyambut perayaan Aidilfitri sekali setahun di negara kita. Justru itu, antara SOP-SOP yang telah diperkenalkan ataupun dilaksanakan oleh kerajaan dalam membendung wabak COVID-19 ini adalah seperti berikut. Antara SOP ketika perayaan Aidilfitri dijalankan oleh kerajaan pada tahun ini ialah, yang pertama ialah cara sambutannya. Hanya keluarga yang terdekat saja dibenarkan berada di dalam rumah yang sama. Untuk bahagian kunjungan pula, bilangan kunjungan ataupun orang yang hadir ke rumah mestilah tidak melebihi 20 orang sehari. Kita juga hendaklah mengelakkan 3S, iaitu sesak, sempit dan sembang dekat. Seterusnya, untuk pemakaian pelitup muka pula, ahli keluarga atau individu diwajibkan memakai pelitup muka pada setiap masa. Bagi amalan penjarakan sosial pula, penjarakan sosial hendaklah sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Yang kedua adalah mengelakkan 3S. Dan yang ketiga, elakkan menjarahi warga emas ataupun individu yang berpenyakit kronik ataupun individu yang berpotensi besar untuk mendapat penyakit COVID-19. Untuk bahagian sajian pula, pastikan sajian sentiasa ditutup dan bersih. Bagi amalan pencucian tangan dan penggunaan hand sanitizer, utamakan kebersihan diri dahulu dan peralatan yang terdekat antara kita. Sentiasa sabun dan sanitasi tangan apabila melakukan sesuatu perkara ataupun selepas pergi ke tandas. Tata kelola pula adalah pastikan tidak bersalaman dan bersentuhan antara satu sama lain. Pendekkan pertemuan juga apabila mengunjungi antara satu sama lain ataupun bertemu di mana-mana. Tidak berkongsi makanan, minuman atau bekas makanan. Untuk edaran duit raya, pastikan ketika memberi duit raya, individu hendaklah tidak bersalaman dan bersentuhan. Bagi bahagian sanitasi pula, pastikan kita selalu mensanitasi seluruh tempat yang kita berada, terutamanya meja makan,
dan permukaan yang terdedah kepada banyak sentuhan oleh individu. Untuk takbir hari raya, hanya unit keluarga yang serumah sahaja dibenarkan di dalam rumah. Pastikan ahli keluarga di rumah mempunyai penjarakan sosial yang selamat iaitu 1 meter. Oleh itu, kita dapat lihat kesan daripada gaya sambutan norma baharu ini telah mengakibatkan aktiviti kemasyarakatan kita terjejas. Hal ini menyebabkan rakyat tidak bergaul antara satu sama lain dan hubungan mereka turut renggang kerana berjauhan dengan saudara mara. Kesannya hubungan silaturahim akan merenggang dan tidak sama seperti dahulu. Oleh itu, kita haruslah bertanggungjawab dalam memutuskan rantaian COVID-19 agar kita dapat kembali kepada kehidupan yang terdahulu. Pepatah ada mengatakan, bola air kerana pembentung, bola manusia kerana muafakat. Oleh itu, kita haruslah mengimplementasikan pepatah tersebut dalam kehidupan seharian kita agar dapat memupuk semangat perpaduan antara satu sama lain. Kehidupan yang kita ketahui selama ini tiba-tiba berubah. Barulah kita sedari perkara yang dianggap remeh sebenarnya amat penting dan berharga. Kita lihat betapa jelas jerih payah dan kasih sayang ibu yang tiada batasan. Menimba ilmu tidak mengira tempat atau usia. Hujan masak. Dah buka? Tawarakan yang amat kita rindui. Kepribadian bukan terletak pada pakaian semata. Keluarga yang saling membantu dan menyayangi. Menjaga kesucian jiwa dan diri di kala kesyahduan. Kita sadar apa yang diidamkan sebenarnya sudah lama berada di depan mata. Walau apapun yang dihadapi, keikhlasan, ketabahan dan kesyukuran akan membawa kebahagiaan di samping keluarga. Dalam menyambut hari mulia ini dengan kelainan, kami ucapkan kepada semua selamat hari raya. Sambutan perayaan Deepavali yang telah berlangsung pada 14 November 2020 yang lepas juga turut terkesan akibat penyakit wabak COVID-19 yang semakin berkembang di negara kita ini. Perkara ini telah merisaukan seluruh pihak di negara kita. Kerajaan telah mengambil langkah pencegahan yang selamat supaya perayaan Deepavali di negara kita pada tahun ini masih dapat diteruskan seperti biasa. Perayaan Deepavali yang disambut oleh pengganut agama Hindu di negara kita mengalami sedikit perbezaan yang melalui syariat sambutan pada tahun ini kerana norma gaya hidup yang baru berlandaskan SOP baru yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Maka kita dapat lihat kesan daripada sambutan gaya hidup norma baru ini telah sedikit demi sedikit menjejaskan perpaduan dan kemasyarakatan dalam negara kita. Tradisi di Deepavali juga turut semakin hilang atas akibat SOP yang dilaksanakan oleh kerajaan. Suasana di Deepavali juga semakin suram akibat tiada lagi suara keceriaan dan kemesraan daripada saudara mara, jiran dan rakan-rakan setempat. Ahli keluarga juga tidak dapat merentas negeri untuk pulang ke kampung halaman kerana SOP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Maka suasana di Deepavali tahun ini amatlah tidak meriah seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Bagi pasangan Pandian Pacapan dan Sarasu Erayan, walaupun sedih apabila 3 anak, menantu serta cucu tidak dapat pulang beraya, tetapi kesedihan mereka terubat dengan kehadiran rakan pelbagai kaum. Katanya mereka juga mengikut SOP yang ditetapkan kerajaan untuk menyambut Deepavali seperti memeriksa suhu badan tetamu serta mewajibkan pemakaian pelitup muka. Sambutan hari Deepavali ini merupakan tidak meriah sangatlah sebab kerana COVID-19 ini memang bermasalah kan, dengan macam-macam lah kan. Jadi lagi pun anak dan cucu, menantu dan semuanya tak dapat hadir ke menyambut Deepavali lah kerana diorang duduk di Seremban, tak dapat mari lah. Jadi itu satu itulah dapat
tidak meriahkan lagi lah. Walau macam mana pun saya menyambut tiba balik ini dengan jiran-jiran di taman kita dan juga Go Musang dan kawan-kawan daripada luar dan juga datang berbilang kaum daripada kaum Cina dan kaum Islam dan juga kaum lain. Antara SOP perayaan Adil-Adha yang telah ditetapkan oleh kerajaan adalah pihak kerajaan memutuskan adalah tidak lebih 10 ekor haiwan semasa ibadah korban. Kerajaan galakkan 9 korban di pusat penyembelihan. Hanya 20 orang dibenarkan bagi seekor haiwan yang dikorbankan dan hanya 20 tetamu dibenarkan berkunjung ke rumah pada satu masa pada hari Aidil-Adha. Untuk SOP perayaan di Bali pula adalah upacara sembahyang haruslah tidak melebihi 30 orang. Manisan hanyalah dibagikan secara berbungkus dan terus bersurai selepas selesai upacara sembahyang. Bagi sambutan di Bali, di rumah kediaman landed hanya tidak boleh melebihi 20 orang dan rumah kediaman strata tidak melebihi 10 orang bagi bawah 1,500 kps dan bagi bawah 25 kps tidak lebih 15 orang. Waktu sembahyang di kuil adalah daripada 7 pagi hingga 12.30 hari saja, 5 sesi dengan 30 minit setiap sesi. Operasi adalah digunakan 30 minit saja dan haruslah sentiasa disanitasi. Bagi mula di kawasan PKPD, upacara sembahyang di rumah ibadat adalah tidak dibenarkan. Sambutan dibenarkan dalam rumah sama sahaja oleh keluarga. Aktiviti ziarah tidak dibenarkan. Aktiviti jualan perniagaan juga tidak dibenarkan. Bukan sahaja perayaan di Bali yang terkesan dengan pandemik COVID-19, tetapi perayaan Hari Raya Haji iaitu Hari Raya Aidil-Adha juga terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Kerajaan risau akan wabak yang akan tersebar ke seluruh negara. Jadi kerajaan memaklumkan kepada rakyat akan SOP yang patut mereka patuhi ketika perayaan Hari Raya Haji pada tahun 2020. Kerajaan juga memberitahu rakyat untuk sentiasa berhati-hati dan tidak membuat sebarang aktiviti kemasyarakatan. Jadi tahun ini mungkin akan tidak semeriah seperti tahun-tahun sebelum ini. Pandemik COVID-19 pada tahun 2020 sangat memberi kesan pada rakyat Malaysia. Antara kesannya ialah perpaduan mungkin akan terpecah, tradisi akan hilang dan keluarga tidak boleh berkumpul seperti tahun-tahun sebelum ini. Kemeriahan pada tahun ini tidaklah semeriah dahulu. Mereka akan tidak dapat berkumpul bersama ahli keluarga, tidak boleh pergi ke rumah terbuka dan tidak boleh menjalani aktiviti kemasyarakatan. Akhir kata, sedar tak sedar, norma baru ini telah sedikit demi sedikit menggoyangkan perpaduan dalam masyarakat kita dan ini sangat berbahaya. Kesimpulannya, tahun 2020 tidaklah semeriah tahun-tahun sebelum ini. Justeru, gaya hidup normal yang baru ini juga turut mempengaruhi cara sambutan perayaan-perayaan etnik di negara Malaysia kita pada tahun ini. Tanpa kita sedari, ia telah memberikan kesan dan impak yang amat mendalam terhadap perpaduan dan kemasyarakatan di negara Malaysia. Hal ini kerana dalam SOP yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membendungi COVID-19 ini, ia telah menjarakkan jurang perpaduan antara rakyat di negara kita. Sebagai contoh, rakyat tidak dapat untuk merentas negeri bagi pulang untuk menyambut perayaan di Bali. Hal ini telah mengakibatkan mereka tidak dapat bercampur bersama saudara-saudara mereka dan mengeratkan perpaduan antara satu sama lain. Maka, sebagai rakyat kita hendaklah membantu kerajaan dalam membendungi COVID-19 ini dengan mengikuti segala perintah-perintah kerajaan supaya keadaan dapat kembali kepada keadaan yang asal dan seperti biasa. Sebagai contoh, rakyat hendaklah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya, sebelum masuk ke dalam mana-mana premis, rakyat hendaklah men-scan barcode dan cek suhu mereka. Dengan cara ini, kita dapat melindungi penyakit COVID-19. Kesimpulannya ialah, perpaduan dan kemasyarakatan di dalam sesebuah negara itu amatlah penting kerana ia merupakan tulang belakang kepada sesebuah negara itu yang menjadi lambang kepada kekuatan negara itu. Kita perlulah mengambil contoh pengajaran seperti zaman dahulu. Negara kita pernah dijajah oleh kuasa-kuasa luar dan negara-negara lain yang luar akibat daripada perpaduan dan kemasyarakatan yang lemah antara pemimpin dan rakyat pada masa itu akibat daripada segi beberapa faktor. Perpaduan yang kukuh dalam sebuah negara itu akan mengakibatkan rakyat dapat hidup dengan penuh aman, sentosa dan harmoni dalam sebuah negara itu tanpa sebarang ancaman. Kita patut mengambil contoh
cara negara kita telah berjaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 melalui rundingan dengan pihak British di London kerana perpaduan dan kemasyarakatan yang amatlah kukuh oleh rakyat di tanah Melayu pada masa itu. Kaum Melayu, Cina dan India telah bergabung dan perpaduan itu kukuh menyebabkan negara kita telah berjaya mencapai kemerdekaan dengan penuh jayanya. Seterusnya, nilai semangat perpaduan dalam masyarakat tidaklah dipupuk dari zaman sekolah lagi supaya negara kita dapat hidup dengan penuh aman dan damai dan tidak akan diancam oleh kuasa luar. Sekian, terima kasih.